الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah fasallama alayhi Abdullah bin Umar وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang juga merupakan ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, sesungguhnya seorang laki-laki daripada golongan Badui telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab di satu jalan menuju ke Mekah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni anak Sayyidina Umar. Satu hari dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah, berjumpa dengan seorang Arab Badui. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni, bagi salam ke dia. Jumpa satu badui di tengah jalan, anak Sayyidina Umar bagi salam ke dia. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh. Kemudian Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini, pelawa Arab Badui ni naik himar dia. Dia jumpa kawan ni tengah jalan, dia bagi salam kat kawan ni, dia ajak kawan ni naik himar dia. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Tidak cukup dengan dia bagi salam. Bagi salam ni tunjuk kata respect lah, hormat. Dia jumpa dengan badui ni tengah jalan, dia bagi salam. Tidak cukup dengan dia bagi salam sebagai tanda hormat, dia pelawa kawan tu naik himar hak dia duk bawa ni. Tidak cukup dengan yang tu, wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Dia ambil seremban hak dia duk pakai ni, bagi kawan tu pakai. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, dia tunjuk kata dia punya hormat dekat badui hak dia jumpa tengah jalan ni. Dia bagi salam, dia panggil kawan tu naik himar dia, dia rongkai serban dia bagi kawan tu pakai. Qala ibn Dinar, seorang sahabat lain yang bernama Abdullah bin Dinar,
Bila dia tengok anak Sayyidina Umar ni layan badui ni sampai macam tu, dia kata dekat Abdullah bin Umar ini, kata dia, aslahakallah innahum al-a'rab. Dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan pada kamu, pasal kamu pilihan orang Arab ni, orang badui ni. Wahum yardawna bil yasir. Dia kata yang kata orang badui ni, depa ni adalah golongan Arab pendalaman, orang hulu, yang biasanya orang tak hormat depa ni. Tapi kamu ni, kamu jumpa orang yang orang lain tak hormat, kamu boleh hormat dia sampai macam tu. Kamu bagi salam ke dia, kamu pelawar dia naik kenderaan kamu bagi serban hak kamu pakai, bagi dia pakai. Kamu ni sesungguhnya dah buat kebaikan lebih-lebih dekat dia ni. Kerana yang dikatakan orang badui ni, innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Orang badui ni, depa ni duk biasa orang tak hormat depa, orang tak peduli ke depa. Depa biasa dah dengan keadaan yang susah. Senang yang sikit bagi depa dah cukup banyak. Orang susah, kalau dapat RM5 pun banyak. Orang susah, apatah lagi dapat RM50. Orang susah ni kita tolong dia sekali pun dia ingat sampai mati, pasal dia orang susah. Orang susah ni kalau orang jumpa dia bagi salam kat dia pun dia seronok sangat dah, kerana dia tahu ada lagi orang boleh hormat dia walaupun dia susah. Apatah lagi orang bukan saja bagi salam ke dia, semawa naik kereta pula, lepas tu pula bagi pula apa yang ada ke kita bagi ke dia. Ni dah cukup, dah lebih-lebih dah kebaikan yang buat ke dia. Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia jumpa satu Arab bedui di tengah jalan, dia bagi salam, dia ajak naik kenderaan dia bagi serban dia duk pakai, dia bagi dekat bedui ni suruh pakai. Perbuatan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini dilihat oleh sahabat lain sebagai lebih-lebih. Tak payah layan mereka lebih-lebih macam tu, sebab mereka ni orang susah. Hang layan sikit pun mereka dah seronok, bukan main dah. Faqala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia jawab balik dekat orang yang kata dia layan lebih-lebih ni. Dia kata, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, aku nak bagi tahu hangpa, bapa bedui ni adalah sahabat baik kepada bapa aku. Dia kata, ni bapa badui ni, badui yang hampa kata aku layan dia lebih-lebih ni, bapa dia dengan bapa aku Sayyidina Umar sahabat cukup baik. Dia kata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pula ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, inna abarral bir silatul rajul ahla wuddi abi. Dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling baik itu ialah apabila kamu hubungkan silaturahim dengan kawan kepada bapa kamu. Oleh kerana pak dia ni kawan pak aku, maka Nabi SAW suruh kita ni jaga kawan pak kita. Maka aku jaga macam mana yang apa tengok tadi. Aku buat ni bukan lebih-lebih, sebaliknya yang aku buat ni disuruh oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini sahabat Nabi. Hidup ni duk fikir nak buat baik. Ni yang kata sahabat Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Hidup duk fikir nak buat baik. Jelek mata pagi duk fikir apa lagi kebaikan yang aku boleh buat hari ni. Bukan fikir nak buat jahat, bukan fikir nak musnahkan orang, bukan fikir nak fitnah orang, bukan fikir nak buat naya orang, bukan fikir nak buat zalim orang, bukan fikir nak curi harta benda orang. Tapi jelek mata fikir apa lagi kebaikan yang aku boleh buat. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kharajtu ma'a Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar fakana yakhdumuni
Faqultu lahu la taf'al. Faqala inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Alaitu alla ashaba ahadan minhum illa khadamtu. Atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia orang Madinah. Orang Madinah dipanggil orang Ansar. Orang Mekah yang hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah dipanggil Muhajirin. Orang Madinah, hak memang duduk Madinah, hak sambut sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah ni, mereka dipanggil Ansar. Anas bin Malik ni dia orang Ansar. Dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata satu hari aku keluar bersama dengan seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Satu hari dia kata dia keluar musafir. Dia pergi musafir, dia keluar bersama dengan seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ni lebih tua daripada Anas bin Malik. Anas ni muda lagi daripada Jarir. Jarir lebih tua daripada dia. Tapi sepanjang mereka musafir ni, dia kata fakana yakhdumuni. Jarir yang lebih tua daripada dia berkhidmat pada dia. Patutnya dia orang muda, dia kena khidmat pada orang tua. Tapi jadi terbalik. Semasa dia musafir bersama dengan Jarir bin Abdullah, Jarir pula duk khidmat kat dia, duk jadi khadam dia. Barang dia Jarir nak bawa, kasut dia Jarir nak jaga. Bila orang tua nak khidmat dekat dia, sedangkan dia lebih muda daripada kawan tu nak khidmat dekat dia, maka dia kata dekat Jarir ni, dia kata la taf'al. Dia kata hang tak usah buat macam ni. Hang ni lebih tua daripada aku, patut aku kena hormat hang. Aku kalau boleh nak berkhidmat pada hang, pasal aku orang muda, hang orang tua. Tapi ni hang pula nak khidmat dekat aku, tak boleh. Pasal hang orang tua, aku orang muda. Hang tak boleh khidmat dekat aku. La taf'al. Dia kata jangan buat macam ni. Faqala inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Jarir kata bukan macam tu. Dia kata masalahnya macam ni. Aku tengok macam mana orang-orang Ansar berkhidmat kepada Nabi bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu. Aku tengok, dia kata. Nabi sampai di Madinah ni, orang-orang Ansar, penduduk Madinah ni sambut Nabi dengan nasyid dia, dengan berebut nak panggil Nabi duduk rumah mereka, bagi duit ringgit pada Nabi, bagi segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah ni, dia kata aku tengok orang Ansar layan Nabi sampai macam tu, aku berjanji, aku bersumpah pada diri aku sendiri, alaitu alla ashaba ahadan minhum illa khadamtu. Aku bersumpah pada diri aku sendiri, kalau sekiranya aku berkawan dengan mana-mana orang Ansar, aku tentu akan menjadi khadam mereka ni. Oleh kerana hampa layan Nabi sampai macam tu, maka aku nak layan hampa lebih daripada tu. Jadi tidak timbul soal aku lebih tua daripada hang. Kerana kamu ni, kerana hang ni orang Ansar, maka aku dah bersumpah kepada Allah, kalau aku ditakdirkan berkawan dengan orang Ansar, aku akan berkhidmat kepada dia walaupun dia lebih muda daripada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan sahabat-sahabat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok banyak hadis. Banyak hadis yang hadis-hadis ni menceritakan kepada kita tentang bagaimana sahabat Nabi mereka berpegang dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Dalam Quran Tuhan kata fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlomba-lomba untuk nak buat kebaikan. Sahabat Nabi, ayat tu sepotong cukup dah, tak payah baca banyak-banyak ayat. Dia jumpa ayat tu sepotong aja, Allah kata fastabiqul khairat, berlomba-lombalah buat kebaikan. Depa nak buat baik, depa tak peduli apa dah.
Tapi kita hari ni, kita mengaku kita umat Nabi Muhammad SAW, kita tak boleh nak buat benda macam ni. Kita tak boleh nak buat khairat. Kita tak boleh nak buat kebaikan. Pasal hati kita tidak bersih. Hati kita tak bersih. Kita suka cari musuh. Kita suka tambah musuh. Kita suka hidup dalam keadaan bermusuh-musuh. Maka akhirnya orang Islam yang hari ini dah tak kuat, jadi semakin lemah. Dan akhirnya orang Islam jadi macam yang kita duk tengok dalam dunia hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolak pergi ke tepi semua benda lain. Kita ambil ayat Quran, kita ambil hadis Nabi. Kita ikut ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita ikut apa yang Quran kata, apa yang Nabi SAW kata, sejahtera masyarakat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 188. Muka surat 188. Kita masuk masalah. Dia kata memuji diri sendiri tidak tersalah. Boleh tak boleh kita puji diri kita sendiri? Duk tunggu orang puji kita, orang tak puji, kita puji diri kita sendiri. Bila habang orang kata kita ni bagus, kita ni baik, kita ni buat yang tu yang ni dan sebagainya, boleh tak boleh kita pergi buat kerja macam ni? Dia kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya, memuji seseorang akan dirinya sendiri itu keji pada syarak. Tak elok, dia kata. Tak elok kita pergi bercakap ke orang, duk habang kita ni buat 1000 kebaikan. Tak elok. Kalau betul kita buat baik, Allah tahu. Cukup lah. Cukup lah. Kita nak apa lagi? Kita nak Allah tahu apa yang kita buat. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tuhan kata. Dan apa yang kamu buat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya, yakni dengan kebaikan itu alim. Allah tahu. Tak gaduh habak ke orang. Tak gaduh duk cerita ke orang. Tak gaduh nak habak kata kita baik, kita kena penjatuh orang. Tak gaduh. Kalau kita buat baik, Tuhan tahu. Yang nak bagi pahala, nak bagi ganjaran kebaikan dekat kita ni Allah, bukannya orang. Apa yang kita nak kena buat ialah fikir apa lagi kebaikan yang boleh kita buat. Tak usah duk fikir orang tak tahu apa yang kita buat. Maka syarak kata mana-mana orang yang buat baik lepas tu suka nak canang ke orang kebaikan yang dia buat, ini orang tidak baik, keji pada syarak, dia kata. Kerana ada padanya membesarkan diri dan bermegah-megah. Jadi ada yang tu, ada sifat tu. Sifat suka nak besar diri, suka nak megah-megah. Syarak tak suka sikap yang macam ni. Bermula dalil yang menunjukkan atas bermegah-megah memuji diri itu ialah sabda Nabi SAW. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Maksudnya bermula aku adalah pengulu kepada anak Adam dan tiada megah. Ni hadis Nabi. Nabi biasa bercakap lagu tu di depan sahabat-sahabat. Nabi kata ana sayyidu waladi Adam. Aku pengulu, aku ketua, aku bos kepada anak-anak Adam semua. Nada tu bunyi macam Nabi berbangga-bangga. Nada tu. Bila Nabi SAW kata ana sayyid, aku ni ketua waladi Adam, kepada semua anak Adam. Cara cakap tu bunyi macam bangga. Nabi kata wala fakhra, tapi aku tidak bermegah-megah. Cuma nak bagi tahu dekat kamu semua bahawa aku pengulu kepada semua manusia. Yakni bukannya aku berkata demikian itu dengan tujuan bermegah diri, semacam mana orang-orang yang memuji diri mereka itu qasadnya bermegah-megah, maka menunjuklah memuji diri itu bermegah-megah. Nabi kata aku, bila aku kata lagu tu tidaklah bermakna aku ni nak bermegah-megah macam manusia lain. Kalau dia kata lagu tu, dia bermaksud nak bermegah-megah.
Dia pergi habang ke orang, saya lah manager ni. Dia habang tu, maksud dia apa? Maksud dia nak habang kata dia ni lagu tu. Manusia biasanya kalau dia bercakap sesuatu tentang kelebihan dia, dia ada qasad tu. Dia ada ingat dalam hati dia tu nak besar. Nabi SAW, Nabi kata, aku tak macam tu. Aku kalau aku sebut benda-benda macam ni, aku tidak ada ingat nak bermegah-megah. Nabi kata. Adapun Nabi menyebut dirinya pengulu anak Adam pada hari kiamat, bukannya Nabi nak bermegahkan diri, dikemukakan, ditonjolkan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada orang lain. Bukan Nabi nak habang kata hari kiamat esok dia ni hebat macam mana. Bukan Nabi tujuan macam tu. Hanya adalah Nabi mengenangkan diri dia dekat dengan Allah, dan dia mengenangkan diri dia hampir dengan Tuhan. Tu saja. Nabi nak habaq kata di hari akhirat esok Nabi SAW dekat dengan Tuhan. Kalau kita jumpa dalam banyak hadis, di sana esok Nabi ada haud, iaitu telaga. Ayat telaga Nabi SAW di sana esok ni, siapa yang dapat minum sekali tidak dahaga sampai bila-bila. Tu Nabi Muhammad SAW. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni, di padang mahsyar esok, dia boleh bagi syafaat kepada orang, boleh bagi pertolongan pada orang. Mana-mana orang yang susah di padang mahsyar, Nabi boleh bagi syafaat dia, Nabi boleh tolong, maka orang tu terlepas daripada susah padang mahsyar. Semua ni disebut di dalam hadis Nabi SAW. Maka jadilah sukacita hati Nabi dengan kurnia Tuhan ke atas dia yang demikian itu. Nabi habang bukan nak bermegah, tapi Nabi SAW nak cerita anugerah yang Tuhan bagi ke dia, bukan nak bermegah-megah. Masalah dia kata orang yang kena puji, bagaimana ia perbuat dirinya tak kala mendengar puji orang itu. Kalau orang puji kita, apa patut kita buat? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, lazim atas orang yang kena puji sangat-sangat pelihara diri daripada segala bala, membesarkan diri dan heran akan diri, dan segala bala lemah daripada beramal, kerana semuanya itu membinasakan. Dia kata siapa kena puji, nombor satu sekali dia kena jaga diri dia tu, jangan dengan kerana kena puji dia jadi besar diri. Tentu kena jaga. Kadang-kadang orang main puji kita, dia kata aku tak pernah dapat kawan baik macam hang. Pujilah tu. Jaga, jangan besar diri. Kawan main kata, ya aku ni umur aku pun dah duk main 50 lebih, nak pergi 60 dah. Aku duk kawan ramai dah, tapi aku tak pernah dapat kawan macam hang ni. Kita pun terus jawab kata, tapi ramai dah orang duk kata kat aku lagu tu. Hasan pula. Tapi perasan pula. Kan dia kata tapi ramai dah duk kata kat aku lagu tu, bukan hang seorang. Dia kata ramai semua duk kata. Aku pun heran ni, aku ni baik ilmu ni duk perasan seorang dia. Dia kata jagalah bila orang puji kita, dia kata jangan piduk rasa besar diri. Dia kata dan jaga, jangan sampai rasa heran akan diri, ataupun dalam bahasa agamanya dia kata ujub. Orang main habang kat dia kata hang ni bagus sungguhlah, nak cari orang pemurah macam hang ni payah. Dia tak jawab apa, tapi hati ni kembang semangkuk begitu. Kan? Dia merasa dia lagu tu sorang-sorang dia. Tak abang ke orang, tak nampak kata dia besar diri, tapi Allah tahu kata dalam ni kembang semangkuk. Tak ada orang macam aku. Dia ingat lagu tu seorang dia, sampai balik rumah nak tidur pun duk pedek kaki seorang-seorang lagi. Dia duk seorang-seorang dia. Yang ni dia panggil ujub pun tak mau. Kalau kena puji, besar diri pun tak mau, duk perasan dalam diri pun tak mau. Dan yang ketiga, dia kata kalau kena puji, dia kata jaga. Jangan sampai kita jadi lemah nak melakukan amal ibadat. Bila orang main duk puji kata kita bagus, kita duk syok dengan pujian tu, kita jadi kurang dah buat amal. Sebab kita kata, kita duk buat lah pun orang kata bagus sangat dah. Tak payah tambah dah. Jaga, jangan sampai jadi macam tu. Kerana semua itu, dia kata membinasakan. Bagi rosak amalan yang kita dah buat. Dan dia kata tidak selamat orang yang kena puji itu, melainkan dia kenai akan diri dia lemah dan taksir.
Dan sepatutnya orang yang kena puji, bila orang puji dia kena cek balik kelemahan dalam diri dia. Dia kena cek balik. Manusia tuan-tuan, takkan tak ada kelemahan. Walaupun 10 orang kata kita bagus, kita sendiri takkan tak tahu kelemahan kita. 100 orang kata kita bagus, kita sendiri takkan tak tahu di mana kelemahan kita. Satu kampung kata kita bagus, takkan kita tak tahu di mana kelemahan kita. So bila semua orang puji kita, kita ni jangan termakan puji. Kita ingat balik, aku ni banyak lagi kelemahan yang nak kena perbaiki. Hampa ni duk puji aku pasal hampa tak tahu aku ni siapa sebenarnya. Aku sendiri tahu diri aku macam mana. Begitu. Dia kata, dan amat-amati, yang ni jaga-jaga pada bahaya akhir umur. Modu ingat, bila orang duk puji kata kita bagus, kita bagus, kita bagus, modu ingat, ujung umur kita tak tahu nak di mana lagi. Tahkah Allah takdirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Ni, saat lagi pukul 11 saat lagi nak jadi apa kita tak tahu. Pukul 11 saat lagi nak jadi apa ke kita tak tahu. Kita tak tahu esok pagi nak jadi apa kat kita tak tahu. Esok malam nak jadi apa kat kita tak tahu. Terus bercakaplah 10 tahun lagi. Terus bercakap 20 tahun lagi. Kalau pukul 11 tak lagi nak jadi apa kat kita pun kita tak tahu. Macam mana 10 tahun lagi kita nak tahu? Hari ni Alhamdulillah nampak kita okey, main masjid, semayang, jaga elok dan sebagainya. Tahun depan tak tahu. Berapa ramai orang yang buat permulaan yang cantik, tunjuk kata dia ni tak mau dah benda-benda tak elok, tinggal habis mula dah duk main masjid, mengaji sana sini dan sebagainya. 2 tahun mengaji cemuih. Berapa ramai orang macam tu? 2 tahun ya. 2 tahun tu dia mengaji sungguh-sungguh. Mana tempat dia pergi mengaji, orang mengajar, orang ceramah, orang apa. 2 tahun dia memang pulun sungguh-sungguh. Lepas 2 tahun hilang, cari tak jumpa. Nak kata alim besar dah orang mengaji sampai habis umur duk mengaji pun tak alim besar lagi. Dia 2 tahun alim dah. Hilang dah. Kawan ajak juga main duduk dengar pun dia tanya, ni aku tahu dah. Dia perasan dia tahu semua. Mainlah siapa pun mengajar apa pun dia dengar sikit dia tanya, ni aku tahu dah. Dia berasa dia dah tahu, dia dah cover semua dah maklumat tentang agama. Ada ramai orang jadi macam ni. Yang inilah yang Nabi SAW takut. Bila Nabi tengok ada sahabat terlampau-lampau sangat duk pulun, Nabi kata dekat dia, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu untuk nak bagi pahala dekat kamu. Cuma takut kamu jemu untuk nak cari pahala daripada Allah. Kalau kamu pulun agama ni, kamu pulun sampai mati, sampai akhir hayat kamu, hari penghabis kamu mati dalam keadaan duk mengaji agama, sampai akhir hayat tu Allah akan bagi pahala dekat kamu. Takut kamu aja cemuih, Tuhan tak cemuih. Takut kamu cemuih. Mengaji setahun, mengaji 2 tahun, cemuih tentang agama ni. Dia berasa dia tahu semua. Kita tak tahu lagi apa nak jadi. Kalau baru 2 tahun duk ikut agama, kita dah cemuih. Tuan-tuan boleh bayang, kita tak kena hidup 10 tahun lagi. Kita tak kena hidup 20 tahun lagi. Kalau 2 tahun dah cemuih 10 tahun, macam mana kita nak mengaji agama? 20 tahun, macam mana kita nak mengaji agama? 2 tahun dah cemuih, 20 tahun mustahil kita boleh nak mengaji agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mana-mana orang yang tinggal agama, tinggal pengajian agama, dia sendiri kena cek diri dia. Dia akan rasa dia sendiri makin lemah. Dia mesti lemah kan? Kita ni bila duk main mengaji ni, duk dengar ni, dia duk charge balik kita ni. Kita dengar. Kalau lama dah tak baca Quran, balik malam ni baca. Kalau kita dah lama dah duk tinggal puasa sunat hari Senin, hari Khamis, lama dah tak buat. Dulu 2 tahun lepas aku duk mengaji rajin dulu, betul. Aku memang rajin buat puasa sunat hari Senin, hari Khamis. Tapi lah ni sejak aku duk tergelincang tak pergi mengaji ni, puasa Senin, Khamis aku tak buat lama dah. Dia sendiri boleh tahu kelemahan yang duk kena pada diri dia, dengan kerana dia tidak dengar tazkirah agama, dia makin lemah. Ilmu tidak menjamin kita, tuan-tuan. Ilmu tak menjamin kita. Amalan yang kita buat kalau ikhlas, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, bila orang duk kata kita baik, dia kata amat-amati bahaya akhir umur. Modu ingat,
Aku pun tak tahu lagi aku ni nanti habis umur keadaan macam mana. Tak tahu lagi. Dalam keadaan masih lagi tetap beriman dengan Allah ke? Dalam keadaan kita dah makin jauh daripada agama Allah ke? Kita tak tahu macam mana habis umur kita esok ni. Nak mati macam mana? Tak tahu tuan-tuan. Kita ni nak mati kerana Allah bagi sakit ke? Sebab musabab kita mati ni, kita tak tahu macam mana. Adakah nak mati di katil hospital ke? Adakah nak mati bawah perut lori ke? Adakah nak mati kerana lemah dalam ayam ke? Adakah nak mati kerana rumah terbakar kita terbakar hangus rentung ke? Adakah nak, kita tak tahu. Kita nak mati macam mana pun kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah. Bentuk kematian macam mana, bila nak mati, mati dalam keadaan beriman ke takkah? Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah. Maka bila kita ingat benda-benda macam ni, kena insaf dalam diri. Kena insaf dalam diri. Kena ingat kata, aku ni sampai habis umur, aku nak aku rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aku manusia lemah. Macam-macam boleh jadi kat aku pada bila-bila masa. Dan amat-amati pada segala yang halus daripada riak. Dia kata, jaga. Dia kata, jangan sampai kita jadi riak. Jadi nak tunjuk ke orang, kata kita lebih baik daripada orang. Maka bahawasanya itu syirik yang khafi. Dia kata, itu syirik yang tersembunyi. Kita tak sedar. Kita riak tu, kita nak tunjuk ke orang kita sudah syirik. Kita patutnya buat benda-benda ni kerana Allah. Bila kita buat kerana nak tunjuk ke orang, kita sudah syirikkan Allah dengan orang. Maka ini sudah jadi satu dosa besar di sisi agama. Dan perhatikan daripada segala kebinasaan amal. Tengok balik amalan yang kita duk buat ni betul-betul Tuhan terima ke tak? Tengok balik. Tuan-tuan, ni hak kita duk semayang ni, Allah terima ke tak? Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala dia nak terima ke tak? Dia tengok dulu hati kita dalam nak buat apa-apa amalan ni, hati kita macam mana. Tuan-tuan, kita dah baca banyak kali dah hadis Nabi SAW yang Nabi cerita hari kiamat itu, orang yang mula-mula dipanggil oleh Tuhan untuk dihisab adalah orang yang mati dalam perang jihad fisabilillah. Bila Tuhan panggil, Tuhan tanya dia, agak-agak hang tahu tak pasal apa hang ni dipanggil untuk dihisab lebih dulu pada orang lain? Dia jawab kata apa? Pasal aku mati syahid. Tuhan kata, kazabta, hang bohong. Hang bukan mati syahid. Walaupun manusia nampak hang mati di dalam medan perang jihad, tetapi hang mati kerana nak tunjuk berani. Tuhan kata. Maka dihumbankan dia ke neraka. Hadis sahih, tuan-tuan. Dibawa mai pula satu orang, Tuhan tanya pula dia, hang ni agak-agak hang tahu tak pasal apa yang dibawa mai untuk dihisap lebih dulu daripada orang lain? Jawab dia kata kerana aku ni masa hidup dulu, dia kata aku banyak berderma dan bersedekah. Tuhan kata kazabta, hang bohong. Tuhan kata, sesungguhnya hang sedekah ni bukan kerana nak cari keredaan aku, tapi hang sedekah dulu masa hidup dulu, sedekah kerana nak bagi orang tahu kata hang ni banyak duit dan pemurah. Tuhan kata tempat hang di neraka. Buat amai kawan yang ketiga pula, siapa juga tanya agak-agak hang tahu tak pasal apa hang didahulukan hisab daripada orang lain semua? Dia jawab, dia kata aku dulu qari, baca Quran, aku mengajar Quran dan sebagainya. Tuhan kata kazabta, hang pun pembohong. Hang duk baca Quran apa semua dulu ni dengan tujuan supaya orang kata hang ni qari. Hang ni qari, baca Quran sedang, bukan kerana nak cari keredaan aku. Tempat hang di neraka. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena muhasabah balik ni. Amalan hak kita duk buat ni Tuhan terima ke tak? Sedekah hak kita duk bagi sikit sebanyak tu Tuhan terima ke tak? Semayang yang kita duk buat ni Tuhan terima ke tak? Haji hak kita pi habis duit bukan sikit apa semua balik mai, Tuhan terima ke tak ke haji tu? Semua ibadat hak kita duk buat, baca Quran, zikir dan sebagainya ni, Allah terima ke tak? Muhasabah balik. Tanya diri kita, hak kita duk buat-buat dah semua ni, adakah kerana Allah ataupun kerana benda lain? Muhasabah semua benda ni. Dia kata, dan bahawasanya tiada diterima daripadanya melainkan barang yang ada ia ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu dia. Kalau tidak ada ikhlas, Tuhan tak lalu nak terima amalan kita. Tuhan mau kita buat tu untuk dia.
Dia tak mau kita buat tu untuk lain. Tiba-tiba nak persembah kat dia, dia tak mau. Tuhan mau hak kita buat tu semata-mata ikhlas untuk Allah. Hak tu saja Tuhan mau. Dan bahawasanya kenal daripada diri sendiri akan barang yang dikenal oleh orang yang memuji. Maka berkata diri, aku lebih kenal diri aku daripada kamu. Maka tak usahlah puji amat-amat. Itu dia. Bila orang puji kita, kita mau kata dia, sudahlah, tak usah duk puji sangat-sangat. Aku lebih kenal diri aku siapa daripada hang. Kata ke orang yang puji kita macam tu, tak usah duk puji aku sangat-sangat. Aku lebih kenal diri aku siapa daripada hang. Hang kenal aku takat-takat jumpa saat-saat ni aja. Aku ni aku kenal diri aku siapa. Dia kata. Maka jikalau sekiranya terbuka baginya sekalian rahsia tentang diriku itu, dan barang yang di dalam batin aku dan lain-lainnya, nescaya berhenti orang yang memuji itu daripada memuji. Dia kata, hang kalau hang kenal aku siapa, hang tak puji aku macam ni. Hang duk jumpa aku di masjid ni, aku pakai jubah, pakai apa elok ni. Hang tahu dah aku subuh pun duk tinggal. Dia kata, Allahu Akbar. Ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Ada. Dalam ramai-ramai ada. Dia ni, dia bermusim. Dia mengaji ni pun bermusim. Musim pesta bola, dia korang mengaji. Kan? Buat ceramah pun orang korang, mengajar masjid pun orang korang. Pasal apa? Pasal nak tunggu tengok bola di rumah. Dia punya ada musim. Dia ada musim. Nak main mengaji ni pun jenuh duk timbang tadi ni. Api tak pergi tahu malam ni bagus dengan lawan. Nak keluar tadi dah keluar naik motor dah patah balik pergi. Pesan kat anak dia, rakam tau. Ayah tak tengok. Suruh rakam ni bola ni, nak balik tengok tak lagi. Makan bola, tidur bola. Okay? Main mengaji pun teringat bola. Kan? Ada hak jenis macam ni. Punya duk tengok bola di tengah malam, pagi esok tak mungkin sembahyang subuh. Tapi orang kenal dia, takat kenal tempat-tempat, jumpa di masjid, jumpa tempat orang duk kata hang bagus. Sudah dia tak, jangan duk puji aku sangat. Aku malu kat diri aku sendiri. Aku kenal aku siapa, saya kata. Begitu. Dan tak mau ia menyebutkan kebaikan aku lagi. Kalau dia tahu diri kita sebenarnya, dia tak sebut dah kebaikan kita. Dia kata dia ni pun teruk. Dia kata tahu kita je. Jadi lagu tu. Baik, dia kata maka atas yang tersebut ini dizahirkan benci. Dia kata puji dengan menghinakan orang yang memuji itu. Dia kata dengan cara ni, dengan cara kita sebut balik kelemahan kita, bermakna kita boleh selamatkan diri kita daripada terpedaya dengan pujian orang tu. Maka jika nampak pada yang demikian itu keselamatan bagi halnya atau ketiadaan hormatnya dengan sebab menghabiskan usaha baginya pada bandingan barang yang dipujinya, dan jikalau dengan diam di sisinya sekalipun dan berpaling muka daripadanya atau masukkan kalam lain seolah-olahnya tidak dengar pujian itu, maka kepadanya isyarat hadis Nabi SAW di dalam hadis tadi. Dia kata, kalau boleh bila dia duk puji kita tu, kita divert bang tajuk pergi ke lain. Alih tajuk sembang pergi ke lain. Dia duk kata kita bagus, dia kata hang baguslah, aku tak jumpa dah kawan macam hang apa semua. Kita kata kemarin apa nama pusing tajuk pergi ke lain bang. Ataupun kalau kita pusing boleh pun dia duk masuk tajuk tu juga. Dia kata palingkan muka seolah-olah tak usah nak cakap dengan dia, tengok ke lain bang, buat tengok ke mana ke apa, tak usah duk layan cakap dia. Pasal apa? Lagi kita duk gembok dia, lagi dia duk puji kita lebih-lebih. Ni semua leceh. Begitu. Seolah-olahnya tidak dengar puji itu. Kita buat seolah-olah kita tak dengar. Dia duk kata apa, buat tak tahu kat dia lah. Apa tak habis-habis duk puji. Kita nak lemah. Begitu. Maka kepadanya isyarat hadis Nabi SAW yang disabdakannya dalam masalah itu. Iaitu sabda Nabi, uhsu fi wujuhil maddahin at-turab. Maksudnya, hamburkan di muka orang yang puji itu dengan tanah. Maka jangan beri mereka itu puji sesuatu, bahkan lemparkan tanah di muka mereka itu. Ini jangan salah faham tuan-tuan. Maksud kata ambil tanah hambuk ni bukan hambuk muka dia. Yang dimaksudkan dalam hadis ni uhsu fi wujuhil maddahin at-turab. Maksud dia ambil tanah perui depan ni, depan muka dia, bukan di muka dia. Perui depan muka dia. Tunjuk kata kita tak suka dia duk puji kita tu. Tapi dia cakap tanah perui di muka dia, tak boleh. Islam tak suruh macam tu. Kan? Kadang orang dia salah faham hadis ni. Dia ambil perau pasang di muka kau tu. Takkan Islam suruh kita buat lagu tu. Baik.
masalah. Dia kata menghambungkan tanah di muka orang itu bagaimana rupanya ni, dia nak terang. Macam mana yang kata ambil tanah hambung di muka tu macam mana? Kata Az-Zubaydi rahimahullahu ta'ala dalam Ittihafus Sadah Al-Muttaqi, telah berkata Ibnul Arabi, dan rupa melempang tanah ke muka orang yang puji itu, iaitu engkau ambil sekepai tanah. Dia kata, bila dia duk puji kita, kita pusing tajuk lain pun dia duk puji juga, kita buat tengok ke lain pun dia duk puji juga, ambil tanah cekak. Kemudian engkau lempar di hadapan orang yang puji itu, serta katakan pada orang yang puji itu, apa diharap daripada makhluk yang jadi daripada ini? Ambil tanah, manusia jadi pada tanah. Ambil tanah, kata kat dia, apa aku nak harap dekat orang yang puji aku? Orang tu pun jadi pada tanah ni aja, dia kata. Hang pun jadi pada tanah aja, hang puji aku boleh apa? Aku tak boleh apa terus duk puji dia. Kata, siapakah aku ni dan setinggi manakah martabat aku yang hendak puji aku sampai terapung-apung naik ke langit ni? Aku ni siapa? Para mana sangat aku ni? Tak salah duk puji aku sampai macam-macam tu. Ialah perkataan itu nampakkan diri sendiri dan diri orang yang memuji itu. Bila kita kata lagu tu, kita nak bagi dia sedang. Dia pun manusia jadi pada tanah, dia puji kita lebih-lebih pun bukan boleh bagi syurga kat kita. Kita hak dia duk puji lebih-lebih ni pun jadi pada tanah yang hina aja. Tak payahlah duk puji lebih-lebih. Dan engkau beritahu kepada orang yang memuji itu akan kadar martabat kamu dan juga martabatnya. Bila kita kata lagu tu, dia sedang, dia siapa dan dia tahu kita siapa. Tak payahlah puji sampai lebih-lebih. Maka tanah hak kita cekak tadi, kita hambung di depan dia, bukan hambung di muka dia. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi suhbatil mu'min, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bersahabat dengan orang yang mukmin. Ini pula dia nak cerita, kita orang Islam disuruh berkawan, jadikan kawan rapat kita daripada kalangan orang Islam juga. Begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak kita, memecut kita biar mencari taulan itu, taulan yang mukmin yang kamil. Dia kata, kalau nak cari kawan yang mukmin, yang sempurna keimanan dia. Begitu. Oh tuan-tuan, kawan-kawan pengaruh cukup besar dalam hidup kita. Kita kawan dengan orang yang rajin dengan agama, kita jadi orang yang rajin dengan agama. Kita kawan dengan kawan merapu, kita merapu. Kawan ni cukup kuat, influence dia dekat kita cukup besar. Sampai satu peringkat, hak kawan kata baik, kita kata baik. Sampai satu peringkat, apa kita nak buat, kawan kita tentukan. Maka kalau sekiranya kita dapat kawan yang mukmin, kawan yang beriman, maka apa yang dia cadangkan dekat kita sudah tentulah benda yang baik-baik. Begitu. Kerana mukmin yang sempurna iman itu tiada ia mengerjakan barang yang ditegah Allah. Dia kata kalau orang tu betul-betul beriman, dia tak buat benda yang dilarang oleh agama. Dia tak buat. Kita kawan dengan orang yang baik-baik, dia tak buat benda tak elok. Pasal apa? Pasal dia dah terbukti orang yang baik-baik. Bahkan sentiasa ia di dalam menjunjung apa suruh Tuhan. Kita kawan dengan dia, dia orang baik-baik. Dia kira straight punya. Dia jenis tengok apa agama suruh, tu dia buat. Maka jadilah kamu turut akan dia yang demikian itu apabila bertaulan dengan dia. Kalau dia orang baik, kita ikut dia, kita jadi baik. Dah ada hadis yang kata kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak atar, kalau kita tak dapat minyak atar sebotol pun, kita dapat bau wangi. Kita tak dapat, dia tak bagi kat kita minyak atar dia duk jual tu, dia tak bagi saja kat kita. Kalau mai seorang bagi saja, mai seorang bagi saja, daripada kedai minyak atar jadi kedai sedekah dia panggil. Siapa pi semua bagi seorang satu. Kan? Jadi dia tak bagi kat kita pun oleh kerana kita kawan dengan dia. Dia duk jual minyak atar, bau wangi tu mai kat kita. Sebaliknya Nabi kata kalau kamu pergi duk berkawan dengan tukang besi. Tukang besi, dia duk katok besi, api duk menyala, bunga api duk mercik keluar. Walaupun kita tak terbakar hangui, percikkan api itu kena baju kita, dia berlubang. Bukanlah hadis tu nak bawa maksud kata tak boleh kawan dengan tukang besi. Tapi dia nak habang kata orang hak jenis boleh bagi mudarat kita, boleh cedera kita, kita tetapi rapat dengan dia. Terus pergi rapat dengan dia.
Ini yang nak diberitahu oleh agama kepada kita. Dan bertabiatlah kamu seperti tabiatnya. Kita kawan dengan orang baik-baik, macam mana perangai dia, macam tu nak jadi perangai kita. Ada tu, kita boleh tengok perbezaan. Kawan-kawan kita dulu dia berkawan sama-sama dengan kawan-kawan hak baik-baik ni, cara dia bercakap pun dia punya sopan dia lain, sopan dia tu lain. Selama kita tak jumpa dia, kita duk dengar cerita pasal dia duk kawan dengan orang tu, kawan dengan orang ni, orang hak pelik-pelik lah ni. Sekali kita jumpa dia, cara dia cakap pun dah lain lah. Cara dia bercakap pun lain dah. Dia melawak pun lain dah. Jadi tak sesuai dah. Melawak dengan kita pun dah tak sesuai. Kita berasa janggal lah. Dia ni dulu tak macam ni. Awak lah ni kasang tak tentu punca. Pasal apa? Pengaruh kawan baru dia. Kita jumpa orang macam-macam ni. Kalau dulu nampak tertib, sopan, berakhlak dan sebagainya, lah ni dah nampak pelik dah. Walaupun dia duk pakai serban lagi, tapi dia tak mau nak jadi cantik macam dulu dah. Pasal apa? Pasal dia dah dapat klik kawan baru. Kawan baru yang tidak berakhlak macam kawan lama dia yang berakhlak dulu. Saatnya anak kita tuan-tuan, masa sekolah rendah punya bagus, punya baik, punya tertib, duduk dalam rumah kita tahulah anak kita. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 nak pergi semayang jemaat pergi dengan kita, nak lintas jalan kita pegang tangan dia, kita tak pegang dia main pegang tangan kita, punya bagus. Dia naik darjah 5, darjah 6 dia dah jumpa kawan-kawan hak pelik-pelik dah. Bukan kata nak lintas jalan kita nak pegang tangan dia, tak mau. Jemaat pun dia tak pergi, dia pemurung kita. Kita kata saat lagi pergi dengan ayah, dia kata tak apa, dia nak pergi dengan kawan. Kita duduk sangka dia pergi. Kita sampai di masjid duduk perhati tengok, tak nampak pun dia ni duduk tang mana apa semua. Tak lagi kita balik masjid, dia pun balik. Macam balik semayang juga. Rupanya dia duduk tipu kita. Satu hari bila kita duduk teropong tengok, rupanya dia tak pergi masjid. Dia pergi dengan kawan dia tang mana ke. Time balik dia balik. Kadang-kadang kita ni hanya tinggal kenangan. Duk terkenang-kenang aja dulu. Macam mana punya bagusnya anak kita dengan kita ni. Tetapi yang ni semua dah tinggal kenangan. Lah dia tak macam yang kita duk ingat dah. Lah dia dah jadi orang lain lah dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan bertambah berkat hidup kamu dengan sebabnya. Kita berkawan dengan orang baik-baik ni, kehidupan kita berkat. Berkat ni tuan-tuan maksud dia apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ketenangan dekat kita. Berkat hidup kita. Tenang. Macam kita duduk berkawan dengan kawan-kawan hak baik-baik dulu, tenang. Tak ada. Nak jadi serabut, nak jadi, tak ada. Kita okey aja. Tapi lah ni, sejak kita tukar kawan ni, kita sendiri dah rasa dah tak tenang. Kita balik rumah pun berasa panas, kita berasa tak selesa. Keadaan dah jadi tak tenang. Kita pun silap sikit nak marah aja. Dia dah jadilah. Sama ada manusia sedar ataupun manusia tidak sedar benda ni berlaku. Yang benda-benda ni semua ada kaitan dengan kawan yang kita pilih. Dan jangan kamu bertaulan dengan kafir. Kerana kafir akan memimpin kamu kepada kufurnya. Hidup berkawan dengan orang kafir, tak banyak sikit. Dia dah masuk main hak agama dia. Nak ajak bagi kita suka sekali. Dia nak ajak kita suka sekali kepada agama dia. Ini memang mission yang ada dekat mereka semua. Begitu. Dan juga jangan bertaulan dengan orang maksiat. Kerana orang yang maksiat itu orang jahat. Maka jadi jahat kamu sepertinya. Hidup kawan dengan orang yang maksiat ni. Minum arak, berzina dan sebagainya. Boleh sembang di meja kedai kopi. Cerita pasal dia berzina. Sembang di kedai kopi. Tak ada segan silu, tak ada malu. Orang macam ni kita nak jadi kawan kita. Duduk di kedai kopi, di tempat terbuka, belakang ada meja orang lain, ada meja orang lain. Dia boleh duduk bersembang, cerita dia pergi duduk melanggan perempuan jalang mana kan. Dia duduk sembang di meja kedai kopi. Orang macam ni kita nak buat kawan. Oh jangan. Lambat laun kita nanti pergi jadi serupa dia juga. Begitu. Bermula dalil atas syarak kita menyuruh bertaulan dengan orang yang mukmin ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amak illa taqi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahawasanya telah mendengar dia Nabi SAW bersabda, jangan berkawan melainkan orang mukmin yang sempurna iman.
Nabi bagi satu order, satu arahan. Jangan kawan, melainkan kita pasti dia orang yang beriman. Nabi kata. Dan jangan makan akan makanan kamu, melainkan orang yang takut akan Tuhan. Nak belanja, biar kita belanja orang yang takut dekat Tuhan. Jangan duduk belanja orang tak tentu punca, rugi duit. Rugi duit, duduk belanja ahli maksiat, rugi duit. Kalau nak belanja, kalau nak ajak pergi ke rumah nak jamu makan, biar orang yang kita belanja, orang yang kita nak jamu makan tu orang yang beriman. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan. Hanya sahaja kami ketahui ini hadis daripada ini wajah. Memberi makan dan berjamu orang. Sesungguhnya syarak telah menyuruh kita apabila mau jamu makan apa-apa makanan, maka hendaklah dijamu orang yang takut Allah. Dia kata. Kita nak buat kenduri, kita nak jamu makan, jamu orang yang beriman, yang takut dekat Tuhan. Kerana orang yang takut akan Allah itu, iaitu orang yang menjunjung apa suruh Tuhan. Maka apabila dijamu akan dia makan, maka jadilah orang yang menjamu itu tolong atas dia memperbuat taat kepada Allah. Kita jamu orang yang baik-baik makan. Bila dia makan makanan yang kita jamu, dia jadi kuat. Kekuatan tu dia guna untuk ibadat Tuhan. Cantik kan? Kerana dengan makanan itu jadi kuat dia dan berbuat ibadat dan berbuat taat dia. Bersalahan kalau kamu jamu orang fasik dan orang ahli maksiat, maka kamu tolong dia berbuat maksiat dengan kuat. Kerana menjadi kuat atas demikian itu, yakni dengan makanan yang dijamu itu. Kita tahu dia ni ahli maksiat, kita jamu dia bagi makan. Dia kuat, lagi kuat maksiat dia dah pergi buat. Mai satu orang, kita tahu dia ni dengan duk minum, dengan apa semua, ganja lah, dadah, macam-macam duk dekat dia. Dia mai duk minta duit kita, patutkah kita bagi? Kita tahu dah, bagi ni memang duit tu dia nak pergi guna habuan minum sekejap lagi. Tahu dah. Bagi ni memang dia nak pergi beli dadah habuan dia. Dah tahu dah, bolehkah kita bagi kat dia? Kalau kita bagi, makna kita menggalakkan dia pergi buat benda salah. Tak usah bagilah, dah tahu kata dia orang macam ni. Tak usah bagi. Kalau orang ni kita tahu orang baik, kita bagi kat dia, kita tahu dah dia pasti akan guna duit ni untuk tujuan kebaikan, bagi dekat dia. Begitu. Kata ulama, adalah yang tertentu pada menjamu orang yang takut akan Allah itu pada jamuan walimah kahwin saja. Dan apa jamuan yang tertentu? Adapun jamu umum, maka ikutlah firman Tuhan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Dan boleh jamu sekalian kamu akan makanan itu dengan sukanya akan orang yang miskin, anak yatim dan orang-orang tawanan. Dia kata terutamanya kenduri kahwin, tak usah panggil orang-orang yang jenis ahli maksiat. Hak jamuan biasa kita tengoklah, kalau dia miskin, kita jamu dia kerana dia miskin. Walaupun dia ni tak berapa bagus agama, tapi dia orang miskin. Kalau kita tak bagi makan, mungkin dia tak ada benda nak makan. Kita jamu dia atas dasar dia miskin. Yang tu disuruh oleh agama, suruh berbuat baik. Anak yatim, kita tahu mak tak ada, pak tak ada, budak ni susah, kita bagi ke dia. Walaupun kita tahu budak ni tak berapa baik sangat dari segi agama, tapi dia ni susah, mak pak tak ada dan sebagainya, kita jamu atas dasar tu, tidak jadi salah. Tapi kenduri kahwin, dia kata orang-orang yang terkenal sebagai ahli maksiat, dia kata tak usah duk jamu makan orang-orang macam ni semua. Bab baru dia kata bab maja'a fi sabri 'alal bala. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabar atas bala. Ini contoh, ini kalimah yang mudah sebut tapi susah nak tanggung. So, nak sabar bukan senang. Nak sabar ni bukan senang. Kawan saya seorang, anak baru aja habis hafal 30 juzuk Quran, Maha Tahfiz Pulau Pinang. Baru aja. Kan? Baru habis ujian, lulus. Ingat 30 juzuk Quran. Ni bulan Jun, bulan depan Julai nak terima diploma daripada Maha Tahfiz. Aksiden 2-3 hari lepas meninggal dunia. Aksiden. Sahabat saya ni anak laki-laki seorang tu aja. Seorang tu aja. Inilah harapan dia. Kan? Allah uji dia macam tu.
Lembut lutut ni. Lembut lutut. Anak perempuan 3, anak lelaki seorang. Seorang ni, anak lelaki ni seorang ni, dia punya rapat dengan anak dia. Saya duk tengok daripada anak dia sekolah rendah dulu, duk pergi sembahyang di masjid ni, sama ada dia bawa motor anak duk belakang atau anak bawa motor dia duk belakang. Punya rapat dengan anak ni. Dia pernah kata kat saya, dia kata, Ustaz, anak saya ni kalau dia boleh ingat 30 juzuk Quran, dia tak kerja apa pun tak apa dah. Dia pergi masjid sembahyang, jadi imam apa semua sudah. Bagi saya dah cukup sejuk hati dah. Tak kerja apa pun tak apa dah. Dia punya letak harapan tinggi kat anak dia ni. Allah Subhanahu Wa Taala test dia. Anak duk hafal Quran ni, dia punya duk bagi semangat dekat anak ni. Bagi semangat, ulang pergi tengok apa anak mau semua bagi hafal Quran. Sampai anak dapat 30 juzuk. Duk panas-panas lagi 30 juzuk, baru ujian, baru lulus. Baru nak dapat diploma bulan depan. Allah ambil dia. Aksiden dengan lori, dia bawa motor, meninggal. Nombor lutut. Dia pula pergi mesyuarat masjid. Habis pada mesyuarat masjid, terus pergi makan kenduri. Terlupa nak bawa handphone pula. Bila berlaku ni kejadian ni, orang nak kontak tak boleh. Sebab handphone dia tak bawa. Dia rumah ni pakat duk menangis habis dah. Dia tak tahu apa lagi. Dia balik mai tengok satu rumah pakat menangis. Tanya apa dia? Isteri mai bergantung. Terus habaq kata, ayah anak kita tak ada dah. Dengar lembut lutut. Gelap mata terus. Anak yang menjadi harapan ni. Lembut lutut ni. Tak larat berjalan. Duduk sengat air mata je keluar cerita kesedihan. Tuan, Allah uji manusia ni 1001 macam ujian. Dia uji atas batang tubuh kita, dia uji isteri kita, dia uji anak. Ada yang isteri sakit kena breast cancer. Berobat macam-macam sampai potong buang, lepas tu duduk pergi kemoterapi dan sebagainya, sampailah doktor sahkan kata sel kanser mati. Habis dah tak ada dah sel kanser semua dah selesai. Tahu dia duk main sakit pinggang pula. Apa hal pula sakit pinggang? Bawa pergi doktor cek kanser tulang pula dah. Allah test ni, test. Dia tak test kita, dia test orang yang dekat dengan kita. Isteri. Masa dia duk kena kemoterapi pasal breast cancer tu pun Allah yang mengetahui macam mana susahnya hidup kerana isteri jadi macam tu. Susah hidup ni. Depan mata duk tengok isteri merana. Sekali pergi ambil kemoterapi tu, sekali ambil balik seminggu, tak boleh nak buat kerja. Nak masak apa pun tak boleh. Dia ganggu habis sistem badan semua. Rambut-rambut luruh habis sampai tak ada rambut. Kesian depan mata dia tengok isteri duk menderita kerana sakit ni. Depan mata duk tengok. Tahu dengar kata selesai dah, lega dah. Alhamdulillah, sujud syukur, air mata merambu semua. Selang 2 minggu, sah kata kena kanser tulang pula. Pergi duk tanya pula doktor duk abang kata yang ni pula susahlah. Dia tak macam hari tu hak ni lagi. Tuan-tuan bayangkan. Ujian demi ujian dia main. Ada orang kena diri sendiri, ada orang kena isteri, ada orang kena anak. Macam-macam bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke manusia ada atas dunia ni. Cuma siapa boleh sabar bila kena ujian? Maka orang yang tidak kena ujian, jangan pandang ujian yang kena kawan tu sesuatu yang remeh. Jangan. Kena dekat kawan tu, kita duk pandang remeh, kita duk kata Allah sesikit. Jangan tuan-tuan. Kita belum tahu kalau ujian tu kena kat kita, kita boleh tahan ke tak. Kita jangan duk petik lidah ringan-ringan, piduk pelekeh, piduk hina orang yang kena uji dengan Tuhan ni. Pasal apa? Pasal kita tak kena. Kalau kita kena, kita tak tahu kita boleh tak boleh tahan macam kawan hak kita duk pelekeh tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi pengajaran kepada kita, jangan ada di kalangan manusia ni yang minta supaya dia kena ujian. Tak boleh. Dan barang siapa yang kena uji, Allah minta dia sabar. Dan tahap kesabaran pula Nabi SAW sebut. Nabi kata barang siapa yang sabar pada pukulan pertama, pahala paling besar. Siapa yang sabar pada pukulan kedua, pukulan ketiga, pahala dia makin kurang. Maksud sabar pukulan pertama tu, masa kena tu dia sabar ke tak? Kalau masa tu dia sabar, dia cukup cantik di sisi Tuhan. Tapi kalau masa kena tu dia tak sabar, dia lupa diri, dia jadi bercakap merapu dan sebagainya, sampai orang main nasihat apa semua, baru dia okey balik. Dia tak tahan masa pukulan pertama. Pukulan kedua baru dia okey. Pahala kurang sikit. Mana-mana orang yang kena ujian tu, dia terima. Dia terus terima kata yang ni
takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dah tentu macam ni, dan benda ni ditentukan kena dekat aku reda dengan apa yang Tuhan tentukan. Yang ni cukup cantik di sisi Tuhan. Tapi lagi sekali kita kata, sabar satu benda yang mudah sebut, susah nak menanggung. Begitu. Dia kata dekat kita, ini bab datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabar atas bala. Bala ni maksud ujian. Bahasa Arab dia kata bala. Dalam bahasa Melayu maksud dia ujian. Begitu. Ketahuilah saudaraku, sabar atas bala ni satu perkara yang penting atas tiap-tiap orang. Sabar ni penting. Dengan kerana tak sabar, rumah tangga boleh punah rana. Dengan kerana tak sabar, rumah tangga boleh berkecai. Dengan kerana satu orang hantar SMS mai dekat telefon laki kita, ada baru ni satu kes mai jumpa berkelahi sampai nak runtuh rumah tangga, mai duk minta nasihat. Kita tanya-tanya dia, punca dia satu saja, punca dia satu hari tak apa pun tak tahu, pergi hantar SMS mai dekat laki dia. Hantar SMS tu membayangkan seolah-olah laki dia ada satu affair dengan perempuan lain. SMS tu seolah-olahnya mai daripada satu perempuan mana tu. Ayat tu menunjukkan perempuan hantar. Suami duduk dalam bilik ayah, duduk mandi, telefon bunyi tek-tek, mesej masuk. Bini sudah pergi ambil buka, baca ketang di. Yang kau duduk ketang sejuk mandi, yang dia duduk ketang tunggu hang keluar mai. Aku tahulah tak lagi aku nak bagi hang jadi arnab kan, nak bagi hang jadi tak lagi hang citau. Duduk tunggu ni ketang dah. Yang hamba Allah ni keluar mai lompat, bini terus pegang dia. Kata abang cakap terus terang kat saya. Terus duk pegang Quran dah, nak suruh junjung lah apalah semua. Ya Syekh ni tak tahu apa semua. Dia kata apa-apa, jangan duk cakap banyak. Allahu Akbar. Akhirnya mula-mula baru tahu silap. Siapa Syekh mana tu pergi nak hantar dekat orang lain, pergi tekan nombor kawan ni. Tekan nombor tuan-tuan, kadang-kadang nak tekan nombor 9 dia pergi kena nombor 8. Dengan kerana 9 pergi kena 8, pergi rumah orang lain. Pergi rumah orang lain, kawan ini tak boleh sabar lah. Tengok tu terus buruk sangka, cemburu sampai bukan-bukan. Nak relai satu rumah tangga yang dah bina berapa belas tahun. Sabar lah, nanti saya dulu tengok siapa dia, tengok nombor siapa yang hantar ni, hang call balik dekat dia, tanya dia siapa, jom kita pergi jumpa dia. Aku nak heran apa, aku bukan kenal dia yang lelaki ni. Oh, dia kata pandai duk buat tak selesai juga. Punca dia pasal apa? Sabar tak ada. Banyaklah cerita nak bawa cerita, kata sabar tak ada, boleh lingkup masyarakat pun ada. Begitu. Baik, dia kata melainkan orang yang kuat iman dan orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni okey. Orang yang kuat iman, yakin kepada Allah, dia punya kesabaran tinggi. Dia kata. Maka jikalau seseorang itu sakit dirinya ataupun sakit anak isterinya, nescaya susahlah hatinya. Siapa pun macam tu. Siapa pun macam tu. Kita sakit. Mulalah sakit tu dah satu pasal. Ni duk fikir ni kalau mati esok bini tak kerja, anak ramai. Dia main serabut. Isteri sakit pun susah juga. Dia susah fikir, kata kalau mati dia ni aku nak nikah dengan siapa pula. Jatuh pun susah juga. Banyaklah masalah. Anak sakit susah juga. Suami isteri pun jadi susah bila anak sakit ni. Pergi kerja pun tak senang. Duk tunggu tak lagi telefon pergi di rumah, tak lagi telefon di rumah macam mana badan panas lagi ke apa. Kita kerja pun tak senang. Cerita dia Allah Subhanahu wa taala bila dia bagi satu susah dekat kita, susah habis semua orang. Sabar, kita boleh kontrol keadaan susah yang berlaku. Dia kata tiadalah ia tahu buat apa kerana keluh kesahnya dan tiada senang hatinya. Tu dia. Orang yang apabila ditimpa susah ni dia jadi tak tahu punca. Jadi tak tahu nak buat apa, buat yang ni tak kena, buat yang ni tak kena. Pasal apa? Hati ni keluh kesah. Dia nak buat pertimbangan pun dah tak boleh. Melainkan mendatangkan rampus dan juga bebai dan juga sebagainya. Kalau orang yang tidak sabar, bila Allah test dia sikit ujian, terus jadi bebai, jadi perongoi, jadi nak marah, jadi nak macam-macam jadi. Allah nak test ni macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Dia test bagi kereta rosak. Oh, satu bentuk ujian kecil. Tapi ada orang kerana kereta rosak, rumah tangga terlibat sekali. Allah test bagi kereta rosak. Bila kereta rosak buat pergi pomen katanya ni mau nak kena 2-3 ribu punya harga. Dia dengar 2-3 ribu, mula balik dia buat nak tidur tak boleh.
Bila mai pula musim hujan, nak pergi kerja dengan kereta rosak, nak keluar pergi dengan motor basah hujan, mula dua perongoi. Keluar-keluar tengok hujan, terajang motor jatuh terguling. Allahu akbar. Perongoi ni banyak dah. Terajang motor tu tak pasal-pasal, jatuh terguling. Meradang pasal hujan ni, pasal nak pergi kereta rosak, nak pergi dengan kereta tak boleh. Lepas tu merawit. Bini pula pergi cakap pula sikit. Yang pergi duduk tendang motor yang tak bersalah tu pasal apa? Cari pasal. Dia beralih mai kat bini dia pula. Dia kata, yang ni semua hang punya pasal. Dia kata, bini dia kata, saya buat apa kat kereta abang? Pergi duduk jadi lawyer bercakap pula. Saya buat apa kat kereta abang? Yang pergi duduk kata saya punya pasal? Dia kata, bukan hang buat apa kat kereta aku. Hari tu aku ada juga simpan duit 2-3 ribu dalam bank. Hang lah pergi ambil duit tu buat beli apa kat hari tu ni. Ni semua hang punya pasal. Dia mula detala kat bini pula. Lingkup. Bila cek balik punca kereta rosak, yang tu punca dia. Dia boleh jadi panjang. Kesabaran penting tuan-tuan. Ni, contoh kita buat ni, berlaku dalam masyarakat. Berlaku dalam masyarakat. Kan? Bila kita sebut cerita kata perongoi ni, orang perempuan tu kata, cantik ustaz sebut yang ni. Biar dia dengar sikit. Naik di pasal agak orang tu pun. Balik sekali naik kereta, pergi duduk jolok kawan ni pula kata, abang dengar tadi ustaz kata tu. Yang lelaki ni mulut muncung awak kereta. Dia kata lain kali ni lah, dia kata jangan dia buat perongoi lagu tu. Dia cakap sekali sengap sini tu. Cari pasal kata. Perongoi bukan boleh buang dandan. Dia kena pelan-pelan nak buang perongoi. Yang hang ni dengar-dengar terus nak suruh kau ni tinggal perongoi. Kena lah kita. Tuan-tuan, sabar ni kita kata dah dia mudah sebut, tapi nak sabar susah. Nak sabar susah. Demikianlah apa bala yang kena ke atas seseorang yang kurang iman itu. Maka mereka jadi tiada sabar. Siapa pun kalau Tuhan test saja, dia boleh jadi tak sabar. Boleh jadi. Dan jikalau seorang itu sedikit amat imannya ataupun kafir ia, maka selalulah berlaku membunuh diri dengan sebab sedikit ujian diturun Allah kepada dia. Ada juga orang yang sampai macam tu. Allah bagi sikit masalah kat dia. Masalah tu akhirnya merebak jadi besar. Yang sebenarnya boleh selesai. Tapi oleh kerana dia tipis iman. Dia duduk nampak jambatan Pulau Pinang. Dia duduk nampak jambatan tu lagu ada orang duduk gamit dia terubi. Dia mula. Ni orang tak ada iman. Dia boleh naik motor pergi tengah-tengah jambatan. Dia tungkat motor. Rajun turun. Ini. Dia nak selesaikan masalah ujian yang Tuhan bagi kat dia tu. Dia tak boleh tanggung. Dia selesai dengan cara tu. Ini orang tidak beriman. Dia kata. Sama macam tu. Seperti yang banyak kita dengar berlaku di dalam surat khabar dan seumpamanya. Tuan-tuan ni, kitab ni tulis tahun 40 dulu ni. Tahun 40-an dulu dah ada orang macam ni. Ada sikit ujian Tuhan bagi, terus nak bunuh diri. Sama macam tu. Maka orang ini tiada berbahagia ya dunia akhirat. Orang yang mati bunuh diri ni, dunia memang tak bahagia. Orang yang bahagia atas dunia, tak mati. Dia nak minta kalau boleh panjang umur. Itu orang bahagia. Orang yang tak bahagia ni, dia tak mau hidup dah. Dia duduk kira nak mati. Dunia tak bahagia. Bila dia mati bunuh diri, kekal di neraka. Akhirat langsung tak ada bahagia. Begitu. Baik. Dan ada pun orang yang mukmin, yang kuat iman, sabar dia atas apa bala yang diturunkan Allah ke atasnya. Dan berharap dia pada Tuhan akan datang kelepasan dan kelapangan hati daripadanya. Ini orang beriman. Bila dia kena ujian, dia kena test dengan Tuhan, dengan satu ujian, dia simpan dalam hati dia. Takkanlah aku selama-lama nak diuji dengan susah ni. Akan ada satu hari Tuhan lepas aku daripada ujian ni. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan susah ada senang. Tuhan kata. La susah. Tahan sah. Tahan sah. Tak cepat, lambat sikit. Tuhan akan bawa mai kesenangan dekat kita. Orang beriman, dia percaya dengan ayat Quran. Walaupun ni dia tengah duk susah lah ni, tapi dia percaya dengan ayat Quran. Satu hari Tuhan akan bawa mai kelapangan dalam hidup dia. Dia akan lepas daripada kesempitan hidup. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi dekat dia apa yang dia yakin tu. Begitu. Dan diiktikadkannya Tuhan membanyakkan rahmat ke atasnya dan membanyakkan khair baginya. Dan dia baik sangka dengan Tuhan. Walaupun lah Tuhan duk bagi susah kat dia, tapi dia baik sangka dengan Tuhan. Tuhan akan bagi kebaikan dekat dia satu hari. Dia yakin Tuhan akan bagi kebaikan pada dia. Dan menerima pahala sabarnya itu daripada Tuhan pada hari akhirat. Setidak-tidaknya, kalau Tuhan uji aku dengan sakit ni, aku sabar, akhirat Tuhan tentu bagi ganjaran kesabaran aku. Dia yakin macam tu.
Dan terhapus segala dosanya. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki Allah hambanya mendapat kebajikan, maka disegerakan baginya dera dalam dunia. Itu dia Nabi kata macam tu. Tuhan ni kalau dia sayang satu-satu manusia, Tuhan akan bagi satu susah kepada dia masa dia duduk dalam dunia. Itu tanda Tuhan sayang kita. Tentang je kita ingat balik. Waktu bila yang kita betul-betul ingat Tuhan? Waktu bila? Waktu susah. Waktu susah, waktu sakit, cukup ingat kat Tuhan. Waktu bila yang selalu kita terlupa kat Tuhan? Waktu senang. Terlupa. Bukan kita tak bercadang nak lupa Tuhan, tapi terlampau senang terlupa. Terlupa. Tapi waktu sakit, waktu susah, ya Allah, Tuhanlah yang kita duk ingat selalu. Allah bagi mereka kita seorang, anak sakit, isteri sakit, mak sakit, ayah, orang yang kita sayang sakit. Tang mana kita nak pergi cari pertolongan? Tuhan. Bangkit no. Tak pernah bangkit sembahyang malam bangkit. Bila duk tengok anak duk menderita sakit, pergi duk berubat merata, abang kata tak ada harapan nak boleh baik, sembahyang. Sujud dalam sembahyang hajat ni, sujud tu ayak mata merambu basah sajadah. Masa tu kita dengan Tuhan ni punya rapat. Tuhan saja yang tahu. Sujud kita ni bukan sujud kelakuan saja. Sujud dengan hati kita, dengan diri kita. Sujud habis kat Tuhan. Sujud segala-galanya. Kita rasa kita ni tak ada apa dah. Hina sehina-hina manusia. Allah ni cukup besar dalam hidup kita. Masa tu pasal apa? Pasal kita susah. Kita cukup rapat dengan Tuhan. Maka Nabi kata barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah test dia dengan susah di atas dunia. Bila Allah test dia dengan susah, masa tu dia cukup kuat ingat pada Allah. Begitu. Baik. Masalah dia kata menyeksa Tuhan akan hambanya dalam dunia ini. Sesungguhnya manusia telah lepas daripada salah pada Tuhan melainkan anbiya dan mursalin. Nama kata manusia tak boleh lepas daripada buat salah. Kecuali rasul-rasul dan nabi-nabi. Mereka ni maksum, tak ada salah. Lain daripada rasul dengan nabi, ada saja benda yang kita buat salah. Gitu. Maka tiap-tiap orang yang salah itu mustahak seksa ke atasnya. Itu sudah biasa. Siapa yang buat salah, dia akan kena azab Tuhan. Tentu, mana ada orang buat salah boleh terlepas. Buat salah mesti kena dengan Tuhan. Dia kata. Dan manusia yang beruntung baik itu diseksa Allah daripada dunia ini. Iaitu diturunkan bala. Terkadang pada dirinya, terkadang pada anaknya, terkadang pada isterinya, terkadang pada hartanya ataupun pada lainnya. Supaya seksa dan bala Tuhan itu mengkifaratkan akan dosa yang telah diperbuatnya. Rupa-rupanya agama kata orang yang biasa kena uji atas dunia, biasa kena susah atas dunia, ini orang beruntung. Agama kata begitu. Siapa yang biasa lalui kesusahan atas dunia, ini orang beruntung. Pasal apa? Pasal bila dia susah, dia kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ni orang cukup beruntung. Berbanding dengan orang beranak-beranak mai atas timbunan mai, duit ringgit kekayaan, mewah, melimpah ruah. Tak tahu bila dia boleh ingat kat Tuhan. Beranak-beranak main mak pak orang kaya terkenal, duduk rumah punya hebat, duit ringgit ni jenuk sampai tak habis belanja. Dia beranak-beranak dalam suasana macam tu. Dalam rumah ni 1001 kemewahan, kesenangan apa nak semua ada dan sebagainya. Susah tuan-tuan. Orang macam ni nak ingat Tuhan susah. Kalau pak dia ingat Tuhan, anak tak ingat juga. Pak ni pasal apa? Dia tua dah. Bapak ni pasal dia dah tua dah. Dia dah kaya. Nak boleh ke kaya tu dia dah tua dah. Duit ada juta-juta. Nak pergi ke mana orang tua? Bila sampai satu masa dalam umur tua, teringat agama. Teringat habislah dosa-dosa yang lepas-lepas dan sebagainya. Tu ingat nak buat bagi baik. Tapi anak, dia tak boleh buat apa juga. Tak boleh buat apa juga. Kawan-kawan anak-anak pun yang jenis macam-macam dia juga.
Umur baru 18, 19, bawa BMW 3 Series, brum sana sini. Umur baru 18. Apa yang dia tahu tentang susah hidup? Boleh tak boleh baca Quran? Macam pun nak kena tanya. Boleh tak boleh baca Quran tu? Anak yang umur 18 tahun. Tambah dengan keadaan Allah ni tuan-tuan. Tuan-tuan hantar anak-anak pergi ma'had tahfiz, orang duk kata macam-macam. Ini golongan tak mau dunia lah, apa macam-macam mereka kata. Kata dekat orang hak hantar anak pergi hafal Quran. Ni hak orang anak tak reti baca Quran ni patut hang kena kata. Anak tak reti baca Quran, orang tak kata. Anak pergi hantar pergi hafal Quran, hak ni kena kata. Ada ke mana sabar? Patut kita jadikan isu dalam masyarakat kita ni, isu orang Islam tak reti baca Quran. Itu isu. Bukan isu orang Islam pergi hafal Quran. Itu tidak boleh jadi isu. Itu patut digalakkan. Tapi lah ni dia terbalik. Dia terbalik. Hafal Quran tu jadi isu. Hang tak reti baca Quran, tak apa. Ini biasa, dia kata. Orang lah tak reti baca Quran, biasa. Apa ni? Fras, kadang-kadang bukan apa fras. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia bukan boleh panjang-panjang cakap pasal itu. Takut kita tak habis. Dia kata dengan dalil, dia kata sepotong hadis Nabi SAW dalam masalah tadi. Sekiranya Allah Ta'ala turunkan bala tu ke atas orang yang tiada berdosa seperti Nabi-Nabi dan pesuruh-pesuruh Allah, dan diturunkan bala ke atas orang yang taat, maka iaitu menambahkan derajat kerana sababnya. Dia kata, kalau orang yang baik-baik, Nabi-Nabi pun kena ujian. Kita dah baca banyak dah hadis. Nabi SAW tengah duk sujud semayang, orang main longgok perut unta busuk atas belakang. Nabi tengah duk sujud semayang, ada kawan nak main pijak tengkok Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mau izin Nabi Muhammad kena pijak tengkok. Allah hantar malaikat buat bagi nampak macam parit api di antara dia dengan Nabi SAW. Dia nak pergi jijak tengkok Nabi tu. Dia dah bersumpah depan kawan-kawan dia, kalau betul Muhammad ni sembah Tuhan dia, sujud letak dia atas tanah, aku nak pergi pijak tengkok dia. Dia kata, aku akan patah-patahkan tengkok dia. Bila dia pi, dia tengok Nabi sujud, dia nak pi, tiba-tiba dia kata, aku nampak la khandaqan min nar. Aku nampak parit yang penuh dengan api. Dan aku nampak satu lembaga duduk tepi parit api itu. Dan lembaga itu seolah-olah macam nak tengkam aku. Dia pun lari. Bila orang pergi habaq dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi masa kamu sujud, ada orang main nak pijak atas tengkok kamu. Nabi kata dia tak akan boleh pijak aku. Pasal apa? Pasal malaikat dihantar oleh Allah untuk jaga aku. Kalau dia pijak juga tengkok aku, Nabi kata malaikat akan koyak-koyak dia seperti mana orang koyak kertas. Tapi kecenderungan untuk nak buat Nabi itu ada. Bahkan lungguk perut unta busuk atas belakang Nabi, itu sabit daripada keterangan hadis dan sebagainya. Nabi-Nabi kalau kena ujian, dia bukan nak mengkifaratkan dosa, sebab Nabi tak berdosa. Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain kalau kena ujian itu nak mengangkat lagi martabat dan darjat mereka. Tapi kalau macam kita kena ujian, kita sabar, Allah akan kifaratkan dosa kita yang dulu. Dia hapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Begitu. Baik, dia kata, dan di sini seorang yang taat akan Allah apabila mendengar banyak pahala diberi Tuhan kepada bala yang diturunkan, maka jangan pula ada orang yang taat minta bala diturunkan Tuhan kepada dia. Kerana tidak tahu bala yang diturunkan Tuhan itu entahkan tiada terkuasakan untuk menanggungnya, maka menjadilah orang murka, menjadikan murka Tuhan kepada dia. Tak bolehlah bila kita baca hadis ni dengar kata orang yang beruntung ialah orang yang kena uji dengan Tuhan. Kita pun lagu duk minta kat Tuhan, ya Allah ujilah aku, ya Allah ujilah. Tak boleh. Dia kata salah. Salah. Kita tak boleh bakit bercakap pukul dada bedung depan orang, kata saya tak heran siapa nak buat apa kat saya mai buat. Saya tak nak heran kat siapa. Saya takut Allah saja. Agama tak suruh macam tu. Agama tak suruh macam tu. Itu bukan cara dia. Nabi tak pernah cakap macam tu. Nabi tak pernah pergi duk jengkai orang, cari orang suruh jadi musuh dia. Nabi tak pernah buat kerja macam tu. Nabi buat kerja kebenaran. Kalau ada rintangan, itu sunnatullah. Itu takdir Allah nak kena ke dia.
Tapi Nabi tidak pernah takabur, pergi pukul dada, suruh orang main ambil apa-apa tindakan dekat dia. Nabi tidak pernah buat kerja macam tu. Bahkan meminta supaya kita diuji salah di sisi agama. Maka dia kata di sini pasal apa? Pasal takut. Kok saat ni ujian main sungguh, kita tak boleh nak tahan. Dengan kerana tu kita rosak dari segi agama kita. Baik, dia kata maka menjadilah orang itu mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa iza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila dikehendaki Allah taala dengan seorang hamba-Nya itu kejahatan, nescaya ditahannya daripadanya dengan dosanya sehingga sempurnakannya dengan dia pada hari kiamat. Kalau orang ni dia duk buat dosa, Tuhan tak uji dia langsung. Dia buat dosa tapi lagi duk okey, lagi duk okey, lagi duk okey. Yang ni bermakna Tuhan nak bagi keburukan pada dia. Tuhan nak himpun semua sekali dosa hak dia buat, akhirat esok sedih Tuhan balas kat dia. Dia kena tu habis, tak angkat kepala. Ini tanda keburukan Allah nak timpakan kepada dia. Maka masalah dia kata menyeksa Tuhan akan hamba-Nya di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Kita sambung yang tu kemudian. Dia kata Tuhan seksa hamba dia di negeri akhirat. Seorang yang salah pada Allah itu tidak syak lagi akan diseksa oleh Allah di akhirat. Akan dibalas segala kesalahan yang dibuat semasa di atas dunia. Kita baca pada bulan depan insya-Allah. Saya terbaca dalam akhbar mingguan mengatakan ahli kitab adalah orang Kristian dan orang Yahudi. Adakah pandangan ini benar? Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan ahli kitab ialah golongan yang mereka ini beriman dengan kitab Injil asal yang Allah buat turun dekat Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan orang yang beriman dengan kitab Taurat asal yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, adakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang ada hari ini mereka ahli kitab? Wallahu a'lam. Rasanya tidak. Pasal apa? Pasal kitab Injil, kitab apa ada hari ini semuanya yang sudah diselewengkan. Semua ada ni sudah diselewengkan. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Kristian yang alim tentang Injil ada hari ini, dia bukan alim dengan Injil yang Allah buat turun kepada Nabi Isa, maka dia tidak layak dipanggil ahli kitab. Maka oleh itu sembelihannya tidak boleh dimakan. Ni masalah ahli kitab ni pun perbahasan dia panjang sebenarnya. Jadi kita buat kesimpulan macam tu, terus duk bagi keliru kepala otak kita. Hak mana duk ada hari ni, mereka bukan mengikut kitab Injil asal yang Allah buat turun dekat Nabi Isa. Kalau mereka ikut Injil asal, mereka terima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, mereka dah tinggal dah Kristian, mereka dah jadi Islam. Itu kalau Injil asal. Sebab dalam Injil asal terang-terang sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Terang-terang sebut. Injil ada hari ini, mereka padam. Cerita kedatangan Nabi Muhammad, padam. Maka sampai hari ini, mereka tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Jadi macam mana nak kata mereka ahli kitab? Kalau sekiranya mereka tidak ikut kitab Injil, asal-asal Allah buat turun dekat Nabi Isa. Cerita dia begitu aja. Kalau dia betul-betul ikut Injil original no, Nabi Muhammad ni Nabi dia lah ni. Dia dah bukan Kristian dah. Dia lah orang Islam. Senang aja. Macam tu aja cerita dia. Selagi mana dia duk nafi Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, maka selagi itulah dia tidak ikut Injil asal. Dia bukan ahli kitab. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.